Jadi zaman itu juga khalifah, walaupun ada khalifah yang tak betul, tapi dia memerintah masih menggunakan sistem Islam. Nama dia masih Daulah Islamiah. Sistem Islam. Dia tak ambil sistem-sistem yang lain. Masih menggunakan sistem Islam. Jadi bila pemerintah masih gunakan sistem Islam, ulama dia tak boleh nak berjatuh. Berjatuh tak boleh. Kalau nak ganti boleh. Macam kita sekarang ni ada sistem pilihan raya, itu tak apalah. Jadi daulah Islam sebenarnya dia ada satu je sepatutnya. Ada satu orang khalifah, ada majlis syura dia. Pemerintah dia tu nombor satu tu mesti Islam. Kalau boleh satu orang yang soleh. Dan sistem yang dia gunakan sistem Islam. Baru disebut daulah Islamiah. Kalau dia tu satu orang Islam tapi sistem pemerintahan dia memerintah dunia ni bukan sistem Islam, dia tak kena dengan daulah lagi. Daulah ni dia sistem tu. Pemerintah dia ada orang Islam seorang dah. Sistem tu kena sistem Islam. Tapi sampai sekarang kita belum ada daulah. Susah nak dapat sebab apa, orang barat dia pecah-pecah dah negara Islam ni. Pecah. Kalau Iraq kena serang pun negara sebelah dia buat tak tahu je. Sebab khalifah tak ada. Kalau zaman dulu Aceh kena serang dengan Portugis, Khalifah Uthmaniyah hantar kapal. Sampai ke Aceh tu hantar kapal. Sampai ke negara China ada tentera Uthmaniyah. Apa berlaku di mana-mana pelosok dunia pun Khalifah akan hantar tentera. Sekarang tak ada. Kalau negara kita kena serang pun orang lain tengok je lah. Tengok je lah. Tak boleh buat apa. Jadi begitulah lebih kurang perkongsian dalam kuliah yang lalu. Belum masuk lagi kuliah hari ni. Nak masuk kuliah hari ni, kita masuk secara sepintas lalunya lah. Masuklah tajuk penipuan tentang samanya perdebatan itu dengan musyawarah para sahabat dan bertukar fikiran ulama salaf. Kalau dalam kitab Ihya ni muka surat 166. Jadi nak cerita zaman Imam Ghazali ni ada orang, termasuklah yang dikatakan ilmuwan, termasuklah yang dikatakan ulama, kerja dia tak habis dengan duk bertikai tentang hukum hakam. Terlibat dengan perdebatan. Kalau dialog boleh tahan lagi. Mula-mula dialog, lama-lama jadi perdebatan. Asyik dia berdebat je pasal hukum hakam, mengakibatkan usaha dakwah ni tak pergi. Banyak benda-benda yang fardu kifayah tak selesai. Sebab apa? Ulama-ulama semua sibuk hal tu je. Tu Imam Ghazali dia karang kitab Ihya. Bila dia karang kitab Ihya, kena pula atas kepala para ulama ni, ulama-ulama ni bengang. Tu mereka nak bakar kitab Ihya, koyak kitab Ihya. Ingat lagi peristiwa yang mana Imam Ghazali terdengar, kerajaan di Morocco, di Maghribi sana, koyak kitab Ihya sebab ulama-ulama fiqh dia bengang. Bila koyak dengan pandangan kasyafnya, Imam Ghazali nampak kerajaan ni akan runtuh. Jadi terkeluar dari mulut dia, sebagaimana mereka mengoyakkan kitab aku, sebegitulah Allah akan koyakkan kerajaan mereka. Kebetulan dalam majlis itu ada anak murid dia, Ibnu Tumat. Ibnu Tumat pun angkat tangan ke apa tak tahulah, kata, "Tuan Guru, doakan kejatuhan derajat mereka di tangan saya." Imam Ghazali pun doakan. Dan ternyata selepas itu Ibnu Tumat ni dia pergi balik ke Morocco, dia susun gerakan jatuhkan kerajaan tu. Sebab kerajaan tu dah teruk sangat dah. Dah menyeliwing teruk lah kerajaan di Afrika Utara tu. Dia berjaya jatuhkan kerajaan tu, tubuh kerajaan baru Muwahhidun. Doa Imam Ghazali tu berjaya. Dan dia nampak lah kasyaf dia terbuka masa tu. Jadi kepada orang-orang yang duk attack kitab Ihya, kata kitab Ihya ni kitab tak betul apa, dia kena hati-hatilah. Sebab kerajaan pun tu mah, kata Imam Ghazali ni bawa ajaran salah, hati-hati juga. Sebab apa? Imam Ghazali ni kesudahan dia husnul khatimah. Hari dia nak meninggal tu, dia ambil wuduk, semayang subuh, dia panggil adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali, dia bentang tempat tidur dia elok-elok, menghadap ke kiblat, dia baring. Baring tu di situlah habis nyawa dia. Elok dah. Dalam husnul khatimah. Yang kita yang duk lawan kitab Ihya ni, kita mati macam mana tak tahu lagi. Imam Ghazali mati baik. Jadi zaman Imam Ghazali ni orang banyak sibuk dengan perdebatan. Kononnya ilmiah. Kata ini para sahabat buat macam ni lah, dia nak cari keputusan. Padahal perdebatan mereka tu melampau-lampau sampai kan kerja-kerja lain tak selesai. Terutamanya fardu kifayah dan juga dakwah. Dah tak selesai dah. Masing-masing sibuk dengan ilmu. Akan tampak kepada anda penipuan itu dengan apa yang akan aku terangkan ini. Kata Imam Ghazali, nak berdialog ni boleh tapi ada 8 syarat. 8 syarat. Syarat yang pertama,
bahawa tidak bekerja mencari kebenaran yang termasuk dalam fardu kifayah itu orang-orang yang masih belum menyelesaikan fardu ain. Fardu ain tak selesai lagi, dia dah nak sibuk hal-hal khilaf. Duk petik kitab sana, duk kaji dalam sirah. Fardu ain tak selesai lagi. Fardu ain ni apa dia? Jalan ke akhirat, kata Imam Ghazali. Ilmu jalan ke akhirat ni ada dua jenis. Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Ini fardu ain. Setiap orang mesti belajar ilmu ni. Kalau tak belajar, kira berdosa. Ni dak dia pergi kaji, pergi kaji sirah dulu, kaji sejarah, dalam-dalam kaji sejarah, mukasyafah dengan muamalah tak selesai lagi. Sedangkan ini jalan ke akhirat. Benda-benda lain bukan jalan ke akhirat. Contoh, seumpama orang yang meninggalkan semayangnya sendiri, dia bekerja menyediakan kain dan menjahitnya dengan mengatakan, sesungguhnya maksud aku hendak menutup aurat orang yang solat bertelanjang dan tidak berkain. Semayang dia abaikan. Ni kenapa sibuk-sibuk menjahit ni? Sibuk menjahit ni nak sediakan pakaian bagi umat Islam. Padahal semayang dia tak buat. Itu salah cara tu. Jadi orang yang nak terlibat dengan perdebatan, dengan perbahasan ni, dia kena selesai yang fardu ain dulu. Tu ikut pandangan Imam Ghazali. Fardu ain tak selesai, nak pergi berdebat buat apa? Yang kedua, jika ia melihat ada sesuatu yang lebih penting lalu mengerjakan yang lain, maka berdosalah ia dengan sikapnya itu. Contoh, seorang yang melihat satu rombongan sedang haus dan hampir binasa, nak mati dah haus, tak ada orang tolong, dan dia pula mampu nak tolong bagi air, tapi dia tak tolong bagi air, dia pergi belajar ilmu berbekam. Ada satu rombongan umat Islam dah tak ada makanan dah, haus sangat dah nak mati ni. Dia kata, aku nak pergi belajar berbekam lah. Sedangkan sebab apa? Berbekam ni sunnah. Ilmu berbekam ni fardu kifayah. Padahal yang selamatkan orang tadi lebih penting. Dia kena selesai yang tu dulu. Berdebat pun sama juga. Kadang-kadang ada masalah umat Islam yang tak selesai lagi, dia duk tumpu nak berdebat. Ni ilmu ni, ilmu nak selesai ni, cari apa keputusan ni. Dah tahu benda tu khilaf, nak bincang buat apa lagi? Selamat kalau orang-orang yang dalam kebinasaan.